Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Hatta akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Sejarah Ketenteraan Uthmaniyah zaman pemerintahan Sultan Mustafa III 1757 hingga 1774 Masihi. Pernyataan masalah. Kajian ini bertitik tolak daripada kenyataan Davis 2016. Semasa pemerintahan Sultan Mustafa III, Empayar Rusia yang diketuai oleh Catherine telah menceroboh masuk ke sempadan wilayah kerajaan Uthmaniyah di Balta. Hal ini telah menyebabkan kerajaan Uthmaniyah bertindak mengisytihar perang terhadap mereka. Objektif kajian. Dalam kajian ini, terdapat 3 objektif utama yang akan dibincangkan. Yang pertama, mengkaji Sultan yang memerintah kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-18 Masihi dan situasi pemerintahannya dalam bab 2. Yang kedua, meneliti biografi dan sejarah pemerintahan Sultan Mustafa III dalam mentadbir kerajaan Uthmaniyah dalam bab 3. Dan yang terakhir, menganalisis sejarah perang Uthmaniyah Rusia pada zaman pemerintahan Sultan Mustafa III dalam bab 4. Metod kajian. Kajian ini menggunakan metod kualitatif iaitu kajian sejarah dan analisis kandungan. Kajian ini juga menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber yang terpilih mengikut kategori. Kategori pertama ialah buku. Buku yang terpilih adalah The Russo Turkish War 1768 to 1777, Catherine II and the Ottoman Empire, yang ditulis oleh Brian L. Davis dan diterbitkan pada 2016. Kategori kedua pula adalah artikel. Artikel yang terpilih adalah The One Eye Fighting the Blind, Mobilization, Supply and Command in the Russo Turkish War of 1768 to 1777, yang ditulis oleh Virginia Aksan dan diterbitkan pada 1993. Kategori yang terakhir adalah tesis master. Tesis yang terpilih adalah The Ottoman-Russian Relations between the years 1778 to 1787, yang ditulis oleh Abdurrahim Auzer dan diterbitkan pada 2008. Seterusnya, kita pergi pula kepada dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama iaitu pemerintahan kerajaan Uthmaniyah era Sultan abad ke-18 Masihi. Terdapat 3 sultan yang memerintah ketika itu dan mereka memerintah sebelum Sultan Mustafa III. Sultan yang pertama adalah Sultan Ahmad III. Sultan yang kedua adalah Sultan Mahmud III dan sultan yang ketiga adalah Sultan Osman III. Sultan yang pertama iaitu Sultan Ahmad III. Sultan Ahmad III merupakan Sultan Kerajaan Uthmaniyah yang ke-23. Baginda dilahirkan pada tahun 1674 Masihi dan mula menaiki takhta pada tahun 1703 Masihi selepas abangnya iaitu Mustafa II menyerahkan takhta tersebut. Tempoh pemerintahan Sultan Ahmad III terbahagi kepada 2. Tempoh pertama bermula pada tahun 1703 hingga 1718 Masihi. Tempoh kedua bermula pada tahun 1718 hingga 1730 Masihi. Tempoh kedua juga dikenali sebagai Era Tulip. Era Tulip ini berlangsung selama 12 tahun, iaitu selepas termeterai perjanjian Passarowitz pada tahun 1718 Masihi. Seterusnya kita pergi pula kepada sumbangan Sultan Ahmad III. Antara sumbangan Sultan Ahmad III adalah kemenangan dalam kempen Sungai Perus. Kempen ini merupakan salah satu siri peperangan di antara kerajaan Uthmaniyah dan Rusia yang berlangsung pada tahun 1710 hingga 1711 Masihi. Kempen ini tercetus kerana desakan daripada Empayar Rusia yang mendesak Sultan Ahmad III mengusir Raja Charles dari Sweden daripada kubu kerajaan Uthmaniyah.
Walau bagaimanapun, Sultan Ahmad III menolak permintaan tersebut dan mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan kerajaan Uthmaniyah. Akhir sekali adalah cabaran Sultan Ahmad III. Pemberontakan Patronan Halil yang berlaku pada tahun 1730 Masihi, iaitu pada tahun akhir pemerintahan Sultan Ahmad III, menyebabkan penggulingan terhadap baginda. Pemberontakan ini tercetus kerana pengabaian tugas oleh golongan pemerintah yang mengakibatkan golongan bawahan terpaksa menerima kesan buruk daripada perbuatan mereka. Seterusnya, Sultan Mahmud I. Sultan Mahmud I dilahirkan pada tahun 1656 Masihi dan mula menaiki takhta pada tahun 1730 Masihi selepas pemberontakan Patronan Halil yang mengakibatkan penggulingan terhadap Sultan Ahmad III. Sultan Mahmud I memerintah selama 24 tahun. Sepanjang pemerintahan beliau, terdapat beberapa sumbangan yang beliau melakukan. Antaranya adalah berjaya membunuh pemberontakan Patronan Halil. Sebaik saja beliau menaiki takhta, perkara pertama yang dilakukan adalah membunuh pemberontakan yang dilakukan oleh Patronan Halil. Cabaran Sultan Mahmud I. Semasa pemerintahan Mahmud I, terdapat beberapa siri peperangan yang berlaku. Peperangan ini telah merugikan kerajaan Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mahmud I ketika itu. Perang pertama berlaku pada tahun 1736 Masihi. Peperangan ini telah berlaku di antara kerajaan Uthmaniyah dan Rusia pada tahun 1736 Masihi serta sekutunya iaitu Austria pada tahun 1737 Masihi. Peperangan ini tercetus akibat daripada pertikaian perbatasan dan juga serangan Rusia ke atas Azak. Akhir sekali adalah Sultan Osman III. Sultan Osman III merupakan Sultan Kerajaan Uthmaniyah yang ke-25. Baginda dilahirkan pada tahun 1659 dan mula menaiki takhta pada tahun 1754 Masihi. Pemerintahannya tidaklah begitu lama, iaitu sekitar 2 hingga 3 tahun sahaja. Sultan Osman III mula menjadi sultan ketika umurnya berusia 56 tahun. Sepanjang pemerintahan Sultan Osman III, kerja-kerja kerajaan banyak dilakukan oleh Perdana Menteri. Pemerintahan Osman III dikatakan cukup aman. Tiada konflik yang berlaku sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Seterusnya, kita pergi pula pada dapatan kajian yang kedua, iaitu pemerintahan Sultan Mustafa III 1757 hingga 1774 Masihi. Dalam bab ini, kita akan melihat sedikit tentang biografi pemerintahan, sumbangan dan cabaran Sultan Mustafa III. Biografi Sultan Mustafa III. Sultan Mustafa III dilahirkan pada 29 Januari 1699 di Edirne, Istanbul. Sultan Mustafa III merupakan anak kepada Ahmad III dan Mihrishah Kadin. Sultan Mustafa III mempunyai 6 orang anak, iaitu 2 orang putera dan 4 orang puteri. 2 orang putera tersebut adalah Salim III dan Mehmet. Puteri pula adalah Shah Kadin, Fatimah Sultan, Bekhan Sultan, Hibatullah Sultan. Sultan Mustafa III menaiki takhta pada 30 Oktober 1757 hingga 21 Januari 1774. Baginda memerintah selama 16 tahun 83 hari. Sultan Mustafa III wafat pada tahun 1774 akibat daripada serangan sakit jantung.
Baginda dimakamkan berdekatan dengan Masjid Laleli di Istanbul. Seterusnya kita melihat kepada pemerintahan Sultan Mustafa III. Baginda merupakan seorang yang patriotik dan inovatif. Sultan Mustafa III mengorak langkah dalam melakukan pembaharuan dalam pentadbirannya. Perkara pertama yang dilakukan adalah memperbaharui hal-hal berkaitan kewangan. Baginda juga melakukan pengawalan terhadap pungutan dan mengikuti dasar penyimpanan harta, terutamanya di istana kerajaan. Baginda juga melakukan transformasi seperti membina sebuah perpustakaan yang besar di Istanbul. Selain itu, Sultan Mustafa III juga berhasrat untuk membuka terusan di Anatolia bagi tujuan untuk memudahkan pengangkutan gandum dan makanan. Walau bagaimanapun, Sultan Mustafa III wafat sebelum dapat melakukan perkara tersebut. Sultan Mustafa III telah menyerahkan pentadbiran kepada Grand Vizier Raghib Pasha. Raghib Pasha merupakan seorang yang bijak dalam pentadbiran. Beliau berusaha untuk mengelakkan kerajaan Osmaniyah daripada terjebak dalam mana-mana peperangan. Sumbangan Sultan Mustafa III. Yang pertama, pembinaan Masjid Ayasma. Masjid ini telah dibina pada tahun 1757 Masihi. Ini diasaskan oleh Sultan sendiri. Masjid ini terletak di daerah Uskudar, iaitu di bahagian Anatolia di Bosporus. Masjid ini menjadi pusat di kompleks sosial Ayasma. Masjid ini juga didedikasikan untuk ibunya dan abangnya, yang mana kedua-duanya telah meninggal sewaktu baginda masih remaja. Yang kedua adalah pembinaan Masjid Laleli. Masjid Laleli merupakan sebuah masjid yang terdapat di dalam kompleks Laleli, yang mana telah dirancang dan dibina pada zaman pemerintahan Sultan Mustafa III. Masjid ini mula dibina pada tahun 1760 Masihi dan siap sepenuhnya pada tahun 1764 Masihi. Masjid ini merupakan masjid yang terakhir dibina di Istanbul yang mengikut gaya arkitektur barok, seperti Masjid Nurul Osmaniye yang telah dibina 10 tahun sebelum ini. Masjid ini telah direka oleh seorang arkitek tempatan yang bernama Mehmet Tahir Agar. Sumbangan terakhir Sultan Mustafa III, iaitu pemulihan Istanbul pada tahun 1766. Tahun tersebut merupakan tahun yang sangat tragis bagi kerajaan Osmaniyah pada zaman pemerintahan Sultan Mustafa III. Hal ini kerana terdapat gempa bumi yang berlaku pada 22 Mei 1766 di Istanbul yang menyebabkan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku ketika itu. Oleh kerana itu, Sultan Mustafa III telah memerintahkan agar membelanjakan kewangan dengan jumlah yang sangat besar terhadap projek pemulihan tersebut. Kira-kira 22,000 beg duit shilling telah digunakan untuk pemulihan tersebut. Gempa tersebut telah mengakibatkan kerosakan besar di Masjid Fatih, Masjid Sultan Ayub, Bazar Besar, Tembok Kota dan lain-lain lagi. Cabaran Sultan Mustafa III iaitu pemberontakan Ali Bey. Pemberontakan ini bermula pada tahun 1768 apabila Ali Bey mengisytiharkan kemerdekaan terhadap wilayah Mesir daripada kerajaan Osmaniyah. Ali Bey sangat berkuasa di Mesir ketika itu. Beliau mengambil kesempatan terhadap peperangan Osmaniyah-Rusia untuk melakukan perkara tersebut. Beliau telah berhenti membayar cukai kepada kerajaan Osmaniyah. Bukan itu sahaja, beliau juga telah menamatkan kedaulatan Sultan Mustafa III dengan memerintahkan nama Sultan dihapuskan dalam khutbah Jumaat dan membuat shilling menggunakan namanya. Dapatan kajian yang ketiga adalah Perang Osmaniyah Rusia 1768 hingga 1774. Pada bahagian ini kita akan melihat sejarah Perang Osmaniyah Rusia, Perang Kagul 1770, Perang Chesme 1770 dan Perjanjian Pucuk Kainarka 1774. Sejarah Perang Osmaniyah Rusia.
Perang Uthmaniyah-Rusia merupakan satu siri perang yang mana melibatkan Empayar Rusia dan Kerajaan Uthmaniyah. Perang ini mula berlaku pada abad ke-16 Masihi. Ia merupakan satu konflik ketenteraan terpanjang dalam sejarah Eropah. Pada abad ke-16 Masihi, terdapat satu sahaja peperangan di antara Kerajaan Uthmaniyah dan Rusia. Peperangan ini merupakan peperangan yang pertama di antara mereka. Ianya tercetus pada tahun 1568 hingga 1570 Masihi setelah penaklukan wilayah Kazan dan Astrakhan oleh Rusia yang dipimpin Ivan the Terrible. Sultan Uthmaniyah ketika itu, iaitu Sultan Selim II, telah mengarahkan orang Rusia supaya meninggalkan wilayah Volga. Hal ini kerana baginda telah menghantar ekspedisi ketenteraan ke Astrakhan pada tahun 1569 Masihi. Walau bagaimanapun, ekspedisi tersebut telah menjadi bencana kepada tentera Uthmaniyah. Mereka tidak dapat menawan Astrakhan, malahan hampir kesemua mati di stepa. Bukan itu sahaja, armada Uthmaniyah juga dihancurkan di Laut Azov. Peperangan ini berakhir dengan perjanjian damai di antara kedua belah pihak, yang mana Rusia telah menguatkan penaklukannya di Volga, tetapi masih membolehkan Kerajaan Uthmaniyah memperoleh sejumlah keuntungan komersial. Pada abad ke-17 Masihi, terdapat dua siri peperangan di antara Kerajaan Uthmaniyah dan Rusia. Peperangan yang pertama berlangsung pada 1676 hingga 1681. Setelah Kerajaan Uthmaniyah menawan wilayah Poland dalam peperangan Uthmaniyah-Poland pada tahun 1672 hingga 1676, Kerajaan Uthmaniyah telah berusaha menyebarkan pemerintahannya ke seluruh Ukraine di bahagian kanan dengan sokongan bawahannya, iaitu Hetman Petro Doroshenko. Walau bagaimanapun, ianya telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada orang Ukraine kerana mereka lebih memilih Ivan Samoilovich, iaitu dari Hetman sebelah kiri Ukraine. Peperangan ini berlaku di antara Kerajaan Uthmaniyah bersama Crimea Tatar dan Rusia bersama Ukraine. Peperangan ini telah berakhir dengan perjanjian damai Bakhchisarai pada 1681. Secara tidak langsung, ianya menjadi kemenangan kepada Kerajaan Uthmaniyah. Yang kedua adalah peperangan Uthmaniyah-Rusia yang berlaku pada 1686 hingga 1700 Masihi. Ia merupakan sebahagian daripada usaha bersama Eropah untuk menghadapi Kerajaan Uthmaniyah. Perang ini tercetus selepas Empayar Rusia bergabung dengan gabungan anti-Uthmaniyah, iaitu Poland dan Lithuania, iaitu Venice. Pada tahun 1686, Poland dan Lithuania telah bersetuju untuk mengiktiraf gabungan tersebut. Semasa perang, tentera Rusia menganjurkan kempen Crimea pada tahun 1687 dan 1689. Ianya berakhir dengan kekalahan Rusia. Rusia sekali lagi melancarkan kempen Azov pada tahun 1655 dan 1656, dan mereka berjaya menduduki Azov pada tahun 1656. Dengan kemenangan ini, Peter the Great, iaitu pemerintah Rusia, telah
menandatangani perjanjian Karlowitz dengan kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1699, dan perjanjian ini telah menyebabkan Rusia berjaya mengakses ke Laut Azov. Seterusnya kita lihat kepada perang Uthmaniyah Rusia yang berlaku pada tahun 1768 hingga 1774. Ia merupakan konflik bersenjata utama yang menyaksikan senjata Rusia menang besar ke atas kerajaan Uthmaniyah. Perang ini menyusuli ketegangan dalaman di dalam Poland, secara tidak langsung mencabar keselamatan kerajaan Uthmaniyah dan sekutunya, iaitu Khanate Crimea. Kuasa sebenar di belakang tahta Poland adalah Duta Besar Rusia, iaitu Nicholas Repnin, dan tentera Rusia dengan Raja Stanislaw yang dilantik oleh Permaisuri Catherine II. Repnin telah memaksa Poland menandatangani perjanjian kekal 1768 dengan Rusia, yang mana telah merugikan Poland secara geopolitik serta mencabar politik kepercayaan Katolik Poland. Perkara ini telah menyebabkan pemberontakan besar-besaran oleh gabungan peguam yang terdiri pada golongan bangsawan, Katolik Rom dan petani. Ianya berlaku di Bar, iaitu berhampiran dengan sempadan kerajaan Uthmaniyah. Pada 20 Jun 1768, tentera Rusia telah menawan kubu Bar, tetapi sebahagian yang hidup telah melarikan diri di sempadan Uthmaniyah. Rusia pun mengejarnya. Perkara ini telah menyebabkan Sultan Mustafa III mengisytihar perang terhadap Rusia. Yang pertama adalah Perang Chesme. Ianya berlaku 5 hingga 7 Julai 1770 dan berlaku di Teluk Chesme. Ia merupakan peperangan lautan. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan kerajaan Uthmaniyah. Kesan daripada peperangan ini, banyak kapal perang Uthmaniyah dimusnahkan. Perang seterusnya adalah Perang Kagul 1770. Ianya berlaku pada 1 Ogos 1770. Perang ini berlaku di Sungai Kagul, iaitu di selatan Moldavia. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan sekali lagi oleh pihak Rusia. Kesan daripada peperangan ini, tentera Rusia telah menawan tentera Uthmaniyah dan ramai tentera Uthmaniyah dibunuh. Selepas kekalahan demi kekalahan dalam siri peperangan di antara kerajaan Uthmaniyah dan Rusia, akhirnya kerajaan Uthmaniyah meminta perjanjian damai dengan Rusia. Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Kucuk Kainarka 1774. Ianya berlaku pada 21 Julai 1774 di Kucuk Kainarka, Bulgaria. Ahmad Effendi resmi sebagai perunding perjanjian tersebut. Kesan daripada perjanjian tersebut, beberapa wilayah kerajaan Uthmaniyah diserahkan kepada Rusia. Crimea Khanate mendapat kemerdekaan di bawah Empire Rusia. Empire Rusia mendapat menggunakan laluan Laut Hitam, dan kerajaan Uthmaniyah tidak dapat lagi mendominasi laut tersebut. Kesimpulannya, kelemahan sistem ketenteraan menyebabkan tentera Uthmaniyah kalah di tangan Rusia. Kekalahan ini memaksa kerajaan Uthmaniyah menandatangani perjanjian bersama Rusia. Kekalahan ini juga telah menyebabkan kemerdekaan terhadap wilayah Crimea, sekaligus Rusia dapat mengakses laluan Laut Hitam.
Sekian, terima kasih.